Tetapi dalam bisnes bersama dengan Islam ni, dia tak pernah rugi kalau kita tengok di sudut hakikatnya. Sebab apa? Kalaupun tak untung, kita tengok dalam kiraan dunia, tetapi untung di dalam kiraan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT pada hari ini bersama lagi dengan Pak Haji dalam siaran Radio Klasik. Alhamdulillah, bersyukur banyak-banyak ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan peluang kepada kita menghirup nafas dan melihat alam yang cantik yang Allah ciptakan untuk kita. Alhamdulillah. Jadi pada siaran Radio Klasik pada pagi ini, Pak Haji nak sampaikan salam takziah kepada Encik Rosyidi, keluarga Encik Rosyidi, yakni Allah yarham Encik Rosyidi ya, salah seorang daripada ahli kita yang aktif, salah seorang daripada stokis kita yang aktif, dan beliau adalah merupakan pelopor di dalam pertanian organik padi di Mergong, Masya Allah, di negeri Kedah. Beliau kembali ke rahmatullah ya, kita doakan arwah ya, doa ruh arwah ini Allah SWT tempatkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Masya Allah ya, satu hal yang sangat menarik yang Pak Haji nak sampaikan dekat sini, bahawa mereka yang bersama-sama dengan perjuangan kita ini sama-sama meninggalkan sebuah karya besar yang kita buat secara berjemaah, iaitu meninggalkan sekolah-sekolah tahfiz Al-Quran. Masya Allah ya. Kalau di Malaysia ni ada dua buah sekolah, iaitu Nur Intibah, iaitu di Perlis, dan yang kedua ialah yang sedang kita bangunkan di Yan dengan target 1,000 orang pelajar, gratis ataupun percuma, free sahaja, hasil daripada keuntungan perniagaan. Semua peringkat, semua perniagaan itu disampaikan kepada perjuangan tahfiz sekolah ini, insya-Allah. Jadi di sinilah niatnya, bahawa Pak Haji meniatkan bahawa mereka yang berjuang bersama-sama dengan Pak Haji bersama dengan Radik ini, Masya Allah ya, moga Allah SWT memberikan keajaran terus menerus berada di alam barzah lagi pun, sampai amalan-amalan hasil daripada amalan-amalan sekolah yang telah kita tinggalkan. Kita membuat persekolahan tahfiz ini dengan tidak mengambil apa-apa juga bayaran. Mungkin kalau ada pun sedikitlah yang diambil, dan kita menyiapkan semua fasilitis. Yang sedang Pak Haji fikirkan ialah bagaimana kita nak menampung di kaki Gunung Cerai ini seramai 1,000 orang pelajar. Masya Allah ya. Yang pertama ialah bangunan di dalam PPM itu sendiri. Mungkin ada yang bertanya PPM itu apa ya. PPM itu ialah Pondok Pertanian Mandiri itu dijadikan sebagai tempat pembelajaran. Yang kedua, Alhamdulillah, kita menyewa bagi kawasan membuat asrama ya, iaitu Ubah Suai, satu bangunan dijadikan asrama, dan juga sekarang dalam peringkat pembinaan homestay ya, homestay yang mana terdapat 10 buah, yang kemungkinannya kalau tidak cukup tempat bagi anak-anak itu akan dijadikan juga sebagai tempat asrama pembelajaran untuk anak-anak tahfiz. Dan yang terbesarnya, kita ada satu kawasan yang sekarang kita tanam kurma. Kawasan tersebut juga akan didirikan bangunan 2 atau 3 tingkat untuk menampung bagi keperluan anak-anak, pembelajaran anak-anak di situ. Masya Allah. Anak-anak tahfiz kita bukan hanya sekadar belajar tahfiz Quran, tapi belajar tentang agro, dan mereka ini kita alihkan daripada dunia yang ada pada hari ini. Biasanya anak-anak itu ya sibuk dengan handphone, dengan program-program entertainment, dengan TV dan sebagainya. Tetapi anak-anak kita ini, mereka gembira dengan Al-Quran dan projek-projek pertanian yang mempunyai pertanian skala besar yang diadakan. Salah satunya ialah mereka akan mengolah pertanian di Kok Diang ya, di Kok Diang di Kedah, juga di Kok Diang sempadan dengan negeri Perlis, untuk mengolah tempat penyelidikan peternakan ayam
se-Malaysia. Jadi subhanallah, di situ ada tempat pemrosesan, tempat peternakan, ya, dan di situ mereka akan cuba untuk mencari rahsia-rahsia bagaimana pertanian hidayah mudah, cepat, untung. Itu, ya, mudah, murah, cepat dan untung. Itu antaranya. Jadi oleh sebab itulah maka program ini bukan program hanya kepada pendidikan Al-Quran kemudian mereka habis, tidak. Tapi mereka akan mendirikan di mana-mana kawasan kosong yang ada dengan Al-Quran dan juga menghidupkan, menjadi khalifah Allah di atas muka bumi ini, menghidupkan bumi-bumi yang mati, yang terbiar, yang tidak diusahakan orang. Jadi keupayaan mereka ini bukan hanya kepada keupayaan kepada ilmu pertanian, tetapi mereka juga mempunyai keupayaan Al-Quran. Ya, mereka menguasai bahasa Quran, bahasa Arab, ya, dan bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa internasional. Yang mana persiapan bagi pusat tahfiz ini adalah persiapan untuk menghidupkan semua tempat di mana juga berada di seluruh dunia ini. Mungkin di suatu hari nanti kalau ada negara-negara lain yang mempunyai permasalahan pertanian, maka anak-anak kita saja yang dihantar untuk melihatnya, menyelesaikannya dengan formula-formula pertanian hidayah. Ya, begitu juga yang sedang diadakan di seluruh Indonesia, ya, yang bertempat di seluruh Indonesia, Masya Allah, di HPIC Merapi, di Tegal, di Gunung Kidul dan juga di tempat-tempat yang lain yang sedang kita buka, yang sedang kita kembangkan. Masya Allah. Dan apa yang Pak Haji nak sampaikan dekat sini dalam radio klasik ini, bagi mereka yang bersama-sama walaupun membeli produk kita satu produk pun, maka hasil keuntungan produk tersebut itu mudah-mudahan sampailah amalan kepada pembelinya, sampai amalan kepada pembeli produk tersebut, amalan-amalan kebaikannya. Doakan, ya. Kita juga ada buat peternakan kambing, ya, boleh datang dan melihat peternakan kambing kita, ya, daripada kambing yang kita beli, daripada kambing yang diinfakkan oleh ahli-ahli kita, dan kita gunakan itu sebagai tempat pengkajian bagaimana peternakan kambing boleh dibuat, bukan hanya 100 ekor tapi mungkin 1,000, 2,000 ekor dengan cara peternakan yang mudah, yang murah, yang cepat, yang untung. Itu antara kajian yang sedang kita buat. Dan alhamdulillah, ya. Jadi di sini kesimpulan yang Pak Haji nak sampaikan dekat sini, tak pernah rugilah bagi orang-orang yang berbisnes. Katalah dia berbisnes, dia investasi tapi tak berjaya, ya biasalah. Orang buka kedai, tak tentu dia berjaya lagi. Apa juga bisnesnya, resikonya untung rugi ataupun balik modal. Tetapi dalam bisnes bersama dengan Islam ni, dia tak pernah rugi kalau kita tengok di sudut hakikatnya. Sebab apa? Kalaupun tak untung, kita tengok dalam kiraan dunia, tetapi untung di dalam kiraan akhirat. Ya, yang pertama, niatnya nak buat produk halal. Yang kedua, susah payahnya untuk membawa produk halal. Yang ketiganya, kesan daripada dia bersama dengan produk tersebut sehingga dapat mencetuskan tempat-tempat tahfiz, pendidikan Al-Quran dan sebagainya. Jadi oleh sebab itulah maka yang paling penting ialah niat. Keberadaan kita bersama dengan Radik, bersama dengan Pak Haji, apa niatnya? Ya, apa niatnya? Niatnya mestilah niat bagi sebuah mendokong, membantu, untuk support, ya. Maka niat-niat inilah yang menjadi niat-niat. Jangan kita lihat kecil, ya, tetapi niat-niat yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab niat yang murni, niat yang suci, niat yang sungguh-sungguh, ya. Bukan hanya orang, ya, kadang-kadang dia lihat Islam itu rasanya dia hanya sebut kesian, ya Allah kesiannya, tetapi apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan hanya menyebut kesian saja tak akan mengubah sebuah keadaan kalau kita tidak bertindak untuk melakukan sebuah perubahan. Jadi bersama dengan Radik ini, bersama dengan Pak Haji ini, iaitu kita membuat satu perubahan di dalam jamaah ekonomi
yang akhirnya kita faham bahawa ekonomi itu ialah wang, dan wang itu diperlukan dan akhirnya kembali mengalir semula wang itu, dan alhamdulillah bermanfaat hidup kita di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Ya, jadi berbahagialah bagi mereka yang bersama-sama dengan HPA sampai ke akhir hayatnya. Baik, terima kasih semua yang mengikuti kuliah di Radio Klasik Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.